Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita sekarang ni masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan haji dan umrah daripada kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke-762, lebih kurang selah hadis, panjang hadis ni. Jadi kita baca sebahagian daripada hadis, lepas tu kita huraikan dan kita akan sambung balik sebahagian hadis yang lain. Katanya babu sifatil haji wa dukhuli Makkah. Maksudnya bab pada menyatakan sifat haji, gambaran haji, gambaran ibadat haji dan masuk ke Mekah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajj fa kharajna ma'ah hatta atayna Dhul Hulaifah fawaladat Asma'u bintu Umais faqala اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن ورمل ثلاثة ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به إلى آخر الحديث. Hadis panjang. Okey, kita baca situ dulu, nanti insya-Allah kita sambung balik hadis. Kita baca terjemahan dia dulu. Katanya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita kata radhiyallahu anhuma maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala redha kepada keduanya, kepada Jabir dan kepada ayah dia. Sebab Jabir sahabat Rasulullah, ayah dia juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Sayyidina Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadat haji. Jadi pada tahun ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mengerja ibadat haji pada tahun ni. Tahun berapa ni? Iaitu pada tahun yang ke-10 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat haji pada tahun yang ke-10. Ada pun umrah pernah dah buat sebelum daripada tu. Pada tahun yang ke-10 hijrah. Bilakah haji difardukan? Haji difardukan kepada Rasulullah dan kepada para umatnya. Penetapan bilakah difardukan, sebenarnya ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan haji difardukan pada tahun yang ke-6. Ada yang mengatakan pada tahun
yang ke-7. Ada yang mengatakan pada tahun yang ke-9. Maksudnya ada beberapa pandangan. Jadi ulama yang mengkaji Al-Quran dan hadis, mengkaji sirah, mereka berbeza pandangan dalam menetapkan bilakah difardukan haji. Imam Nawawi menyebut bahawasanya haji difardukan pada tahun yang ke-6 Hijrah. Dan begitu juga ada sebahagian daripada ulama yang lain sama dengan pandangan Imam Nawawi. Antara alasan pandangan yang mengatakan haji difardukan pada tahun yang ke-6 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Hendaklah kamu menyempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada Rasulullah dan para sahabatnya supaya menyempurnakan ibadat haji dan umrah. Yang mana ayat wa atimmul hajj wal umrata lillah dia turun pada di Hudaybiyah, maksudnya pada tahun yang ke-6 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian daripada ulama mengatakan haji difardukan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Kerana berpandukan berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah menjadi kewajipan kepada manusia, walillahi 'alan nas hajjul bait, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Baik, yang mana ayat ini diturunkan pada tahun yang ke-9 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama ada atas pandangan yang mengatakan pada tahun yang ke-6 ataupun atas pandangan yang mengatakan tahun yang ke-9, tapi yang pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi mengerjakan haji melainkan pada tahun yang ke-10 Hijrah. Manakala tahun yang ke-9 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar rombongan sahabat mengerjakan haji yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada tahun yang ke-9 ada dah rombongan daripada Madinah yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengerjakan haji di Mekah. Tapi Rasulullah tak pergi lagi. Baik. Sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pergi lagi. Baik. Ada beberapa sebab yang disebut oleh ulama, antaranya adalah pada tahun yang ke-9 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk melayani rombongan-rombongan yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Abu Bakar untuk mengerjakan haji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada Abu Bakar supaya kabar lepas daripada ni tidak ada seorang pun orang kafir musyrik yang boleh mengerjakan haji ke Baitullah. Tidak boleh. Dan lepas daripada ni tidak ada seorang pun yang boleh tawaf dalam keadaan bertelanjang. Ya dulu orang kafir pakat pergi buat haji pakai. Kerana haji ni adalah ibadat yang diwajibkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga umat-umat sebelum daripada ni. Cuma mereka menokok tambah, itu adalah mereka menokok tambah dalam pelaksanaan ibadat tersebut. Dan sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan tawaf di keliling Kaabah dalam keadaan bertelanjang, pakat tawaf dalam keadaan bertelanjang. Telanjang pula tawaf. Sebab dia sebab nak betul-betul suci. Sebab kadang-kadang pakaian yang kita pakai ni daripada sumber, mungkin daripada sumber yang haram. Mungkin begitu. Jadi untuk betul-betul suci, akhirnya dia tawaf dalam keadaan bertelanjang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka masih lagi ada golongan musyrik yang datang untuk tawaf di Kaabah. Begitu juga Rasulullah tidak suka orang yang bertelanjang tawaf di Kaabah. Maka pada tahun Rasul hantar Abu Bakar bersama dengan rombongan dia mengerjakan haji pada tahun yang ke-9 daripada hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan supaya lepas daripada tahun ni tidak boleh lagi mana-mana orang musyrik untuk datang mengerjakan haji ke Baitullah. Begitu juga tidak boleh lagi orang yang ingin tawaf dalam keadaan bertelanjang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni kita pernah cerita berkenaan dengan kewajipan haji bukan wajib dengan segera, bukan wajib secara tarakhi menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i,
kewajipan haji bukanlah benda dengan segera. Maksudnya ketika orang tu mempunyai kemampuan pada tahun ni, adakah wajib dia kena pergi tahun ni juga? Ataupun tak apa, kalau dia tak pergi tahun ni pun, yang penting dia qasak, dia azam, dia tekad untuk pergi pada tahun-tahun akan datang. Dalam masalah ni sebenarnya memang ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan apabila mung mampu dah mengerjakan haji, wajib mung kena pergi selalu. Tak boleh dah tangguh-tangguh. Kalau zaman kita kok kena pergi daftar dulu lah. Jangan duk sibuk main projek lain ya. Kena pergi daftar lalu. Dah sampai dah masa mung wajib mengerjakan haji. Namun pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib secara segera, bukan wajib secara muwassa'. Ala sabilit tarahi, berlambatan. Tapi apabila mu wajib haji, mu kena tekad dah nak pergi. Dak tahun ni, tahun depan, dak tahun depan, mu kena tekad bila mu nak pergi. Baik. Alasannya adalah kewajipan haji atau pandangan sebahagian daripada sebahagian ulama mengatakan bahawasanya pada tahun yang ke-6. Pandangan yang kedua mengatakan tahun yang ke-9. Ada pandangan-pandangan yang lain lagi. Sedangkan Rasulullah tidak pergi pada tahun tersebut, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi pada tahun yang ke-10. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya apabila Rasulullah nak buat haji, kami turut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia saja, bahkan habis para sahabat yang lain, yang dengar Rasul nak pergi pakak nak pergi buat haji ni, pakak mari belaka di Madinah, ramai sungguh. Pakak mari nak pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa tak boleh ke tak pergi suku? Bukan tak boleh pergi suku. Bukan tak boleh pergi pada tahun-tahun yang lain. Tapi untuk mengambil bagaimanakah cara ibadat haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah khabar dalam satu hadis, khudhu anni manasikakum, mu kena ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. Sampai apabila tahun yang ke-10 tersebar Rasulullah nak pergi buat haji, maka para sahabat yang sekitar Madinah, yang duduk di tempat-tempat lain, pakak mari belaka di Madinah untuk bersama dengan Rasulullah mengerjakan haji. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Jabir bin Abdullah, kami turut berangkat bersamanya. Dan ketika kami sampai di Zulhulaifah adalah nama kepada satu tempat. Sebelum ni kita pernah cerita dah. Kalau dah ingat juga, bahasa dia dah. Kita dah ingat. Sebab kita cerita dah 2-3 minggu lepas kan. Bahasa dia dah ingat. Hak malang pun, hak malam maring dengar kuliah pun tak pernah ingat mana kau. Ia banyak lupa bahasa dia dah kan. Jadi Zulhulaifah ni nama bagi satu tempat. Sekarang ni orang dah panggil dah Zulhulaifah. Orang panggil Bir Ali ataupun Abyar Ali. Biasanya kalau orang pergi Mekah, dia akan pergi Madinah. Lepas tu daripada Madinah, dia akan singgah di Bir Ali untuk berniat. Untuk berniat di situ. Berihram di situ. Itu dipanggil Bir Ali, Abyar Ali. Ataupun dia nama dulu Zulhulaifah. Dia sebenarnya dekat je dengan Madinah. Berapa kilometer je. Dekat sangat je dengan Madinah. Beberapa kilometer sahaja. Dari di antara Madinah dengan Zulhulaifah dekat sangat. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar selepas daripada sembahyang Zuhur, daripada Madinah, Rasulullah keluar sampai ke Zulhulaifah. Sampai di situ. Baik. Mendadak Asma binti Umais melahirkan bayinya. Allah. Sampai di situ tiba-tiba ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Asma binti Umais bersaling di situ. Asma binti Umais, dia adalah daripada penduduk Mekah, daripada puak Quraisy. Dia di antara orang yang mula-mula memeluk Islam. Asma binti Umais. Asma binti Umais adalah seorang perempuan yang cukup hebat. Baik. Dan dia pernah berhijrah sebanyak 2 kali. Kali pertama berhijrah ke negeri Habasyah bersama dengan suaminya Ja'far bin Abi Talib. Hijrah yang kedua ke negeri Madinah. Dia seorang perempuan yang pernah 2 kali melakukan hijrah kerana ingin menjaga agama dia, kerana Allah dan Rasulnya. Hebat. Siapa? Asma binti Umais. Dia asalnya isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Dan dia ada anak. Hasil perkahwinan dengan Ja'far bin Abi Talib. Cuma dalam peperangan Mu'tah, Mu'tah tempat dia di Jordan sekarang ni, yang mana suami dia Ja'far bin Abi Talib gugur syahid dalam peperangan Mu'tah. Hebat. Kalau baca peperangan Mu'tah memang cukup hebat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang dalam 3,000 orang je. Lawan dengan tentera Rom 200,000 lebih kurang. Allah Rabbi. Hebat.
Tapi kekuatan orang Islam bukan dilihat kepada persiapan senjata, bukan, tetapi kekuatan adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kerana akidah yang benar yang dipegang oleh mereka. Baik, yang mana dalam peperangan Mu'tah tersebut Rasulullah melantik pemimpin perang, pemimpin yang akan memimpin peperangan itu. Rasulullah tak pergi sekali. Rasulullah hantar tentera je. Yang pertamanya adalah Zaid bin Harithah. Rasulullah pesang dah. Ketua dia adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah gugur syahid, Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib gugur syahid, Abdullah bin Rawahah. Jadi sahabat tu kalau dengar masa Rasul khabar tu, yakin dah dia akan mati syahid. Sebab Rasul khabar berdasarkan kepada wahyu. Baik, dan ketiga-tiga sahabat tersebut gugur syahid dalam peperangan tersebut. Antaranya adalah Ja'far bin Abi Talib. Apabila Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia, gugur syahid, maka Asma binti Umais habis iddah apa sekali, berkahwin dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nikah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, selepas daripada kematian isteri dia nama Ummu Ruman. Baik, jadi isteri Abu Bakar meninggal dunia, lepas daripada itu dia nikah dengan Asma binti Umais, janda Ja'far bin Abi Talib. Baik, lepas daripada Abu Bakar meninggal dunia, Asma binti Umais nikah pula dengan Ali bin Abi Talib, adik ipar dia. Nikah dengan Ali bin Abi Talib. Jadi 3 orang sahabat besar saja menjadi isteri suami kepada Asma binti Umais. Jadi siapa ke Dhul Hulaifah, Asma binti Umais bersaling. Benda yang kita dapat faham. Benda yang kita dapat faham, sampai di Dhul Hulaifah Asma binti Umais bersaling. Keluar sekejap aja daripada Madinah dia bersaling. Maksudnya Asma binti Umais ketika dia mendengar Rasulullah bersama dengan sahabatnya nak pergi Mekah untuk buat haji, dia tidak melepaskan peluang tersebut. Walaupun dalam keadaan dia syarat mengandung. Ni syarat dah Nak beranak lela dah Nak beranak lela dah. Takkan tak tahu nak beranak lela. Maksudnya berapa bulan dah mengandung Baik. Jadi walaupun perut besar dah, kalau kita tak sampai dah bulan dia, tapi bunyi kata Rasul nak pergi Mekah nak buat haji, tubik bersama. Tak ada perjalanan jauh dekat sampai Dhul Hulaifah, bersaling di situ. Benda yang kita dapat mengambil pengajaran bahawasanya sahabat Rasulullah walaupun dalam keadaan susah, tetapi oleh kerana Rasulullah sendiri nak pergi buat haji pada tahun tu, mereka tidak melepaskan peluang untuk mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah. Sebenarnya pengajaran ni perlu kita kena ambil. Ketika kita ada kemampuan untuk melakukan apa jua ibadat, jangan kita abaikan, rebutkan peluang tersebut. Kadang-kadang kita ni hak mampu, hak tak mampu, hak duk sungguh sangat nak buat, hak mampu dak apa nak sungguh mana. Cuba tengok sahabat-sahabiyah dalam keadaan membawa perut besar, tapi bunyi Rasulullah nak pergi buat haji, ambil peluang untuk melihat bagaimanakah hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji agar dia juga dapat ganjaran yang sama. Baik, siapa di Dhul Hulaifah beranak dak sekarang. Lepas daripada tu, apabila dia bersaling, maka dia pun tak tahu lagu mana orang bersaling boleh buat haji ke tak apa. Maka dia utuskan seorang pergi bertanya kepada Rasul tentang permasalahan dia. Maka apabila orang ditanya Rasulullah, maka Rasulullah khabar kepada dia hukum. Yang mana hukum yang Rasul khabar kepada dia sampai kepada kiamat, hukum ini tetap kepada perempuan yang mengalami hal yang sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandilah. Rasul suruh dia mandi. Rasul suruh dia mandi. Sekarang ni lepas daripada bersalin, tubik darah nifas. Mandi ni bukan mandi kerana nifas, bukan. Bukan mandi kerana wiladah, bukan. Dia mandi, okey, dengar molek kita dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa sebab yang diwajibkan mandi, antaranya adalah wiladah. Ni bagi perempuan lah. Kita cerita untuk orang puang ni. Antaranya wiladah, bersalin. Antara sebab yang mewajibkan mandi kepada perempuan adalah bersalin. Dan antara sebab yang diwajibkan mandi kepada perempuan adalah berhenti nifas dan berhenti haid. Ketika darah nifas berhenti, wajib dia mandi. Ketika darah haid berhenti, wajib dia mandi. Okey. Perempuan yang bersalin wajib mandi wiladah, mandi kerana bersalin, dengan syarat setelah daripada bersalin tidak ada darah nifas. Kalau ada darah nifas, tidak wajib dia mandi. Hak tu kita kena faham.
Ada orang kata lepas daripada bersalin wajib kena mandi walaupun keluar darah nifas. Tu tak betul. Ambil daripada kitab mana pun tak tahu. Tu reka sendiri. Dalam kitab menyebut bahawasanya perempuan lepas daripada bersalin wajib mandi kerana bersalin ketika tidak keluar darah nifas setelah daripada bersalin. Kalau keluar darah nifas, maka tidak wajib mandi. Sebab tujuan mandi adalah untuk dia mengerjakan ibadat sembahyang. Sedangkan orang yang keluar darah nifas tidak boleh dia sembahyang. Okey. Orang yang bersalin ada darah nifas. Jadi Asma binti Umais ada darah nifas. Tapi Rasul suruh mandi. Mandi untuk berihram. Kalaulah perempuan yang sedang keluar darah nifas sunat mandi untuk berihram, apatah lagi kalau sekiranya orang yang tidak ada darah nifas, begitu juga orang lelaki. Dan antara perkara yang disunatkan bagi orang yang nak berihram, nak berniat untuk mengerjakan haji ataupun umrah adalah mandi sunat sebelum daripadanya. Sunat mandi. Baik. Jadi Rasul suruh dia mandi, sunat dia mandi. Jadi kalau orang puang tu datang haid, sunat tak dia mandi untuk ihram, sunat dia mandi. Dalilnya ni hadis ni, Rasul suruh Asma binti Umais mandi. Lepas daripada Rasul suruh dia mandi, Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh dia sumbakkan kapas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia letakkan sesuatu, letakkan kain di kemaluan dia untuk mengelak daripada darah mengalir keluar di tempat-tempat yang lain. Jadi dah kan dia nak pergi buat haji, pergi pakaian pula kena darah, jadi kena tutuplah. Lepas mandi basuh molek, tutup dengan kain. Baik. Lepas daripada itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berihramlah. Ni tak ada masalah lah. Jadi orang yang Rasul suruh, yang pertamanya mandi, yang keduanya adalah letak kain. Okey, yang ketiganya adalah berihram. Rasul suruh dia berihram. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, apa yang kita dapat faham daripada hadis ini bahawasanya perempuan yang sedang keluar darah nifas sama juga perempuan yang sedang keluar darah haid boleh dia mengerjakan haji dan boleh dia mengerjakan umrah. Orang puang yang sedang datang haid, sedang datang nifas, boleh dia mengerjakan haji dan boleh dia mengerjakan umrah. Tak ada masalah, boleh. Baik. Cuma dia tidak boleh tawaf sahaja. Tawaf tidak boleh. Baik. Tawaf tak boleh. Berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana pada ketika Aisyah keluar bersama dengan Rasulullah, sampai di satu tempat Aisyah datang haid. Aisyah pun nangis. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "Hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam." Haid ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Taala tetapkan kepada anak perempuan Nabi Adam. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul haj." Buatlah setiap benda yang dibuat oleh orang yang mengerjakan haji. Setiap perbuatan orang yang buat haji buat, boleh buat belaka. Maksudnya semua perbuatan pekerjaan haji dan umrah boleh dilakukan oleh orang yang haid dan orang yang nifas. Tapi kata Rasulullah, ghaira alla tatufi bil bait. Tetapi jangan tawaf di Baitullah. Jangan tawaf je. Jadi tawaf je Rasul tak bagi. Kerana tawaf ni sama dengan sembahyang. Sebagaimana sembahyang disyaratkan kena suci daripada haid dan nifas, begitu juga tawaf disyaratkan kena suci daripada haid dan nifas. Tidak boleh tawaf hatta tathuri, kata Rasulullah, sehingga mung suci. Apabila suci barulah mung boleh tawaf. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yang nak sebut juga dan pernah sebenarnya masalah ni yang pernah sebut sebelum ni tapi lama dah. Ada sebahagian daripada orang kita diajar lagu mana perempuan kalau datang haid duduk Mekah, dia tidak boleh tawaf setelah daripada darah haid dia kering, mereka kena tunggu sehari semalam. Jadi orang puang selepas daripada darah haid dia kering, dia tak boleh tawaf lalu, dia mesti kena tunggu sehari semalam. Ada orang ngajar lagu tu, ada orang kabur lagu tu. Sebenarnya pandangan ini adalah pandangan yang tidak betul, menyalahi Quran, menyalahi hadis dan menyalahi pandangan yang disepakati di dalam 4 mazhab. Baik, dan hamba ada buat penulisan dalam masalah ni. Tak betul gitu. Mana kata kena tunggu dulu? Mana tak perlu tunggu dah. Sebab dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam kitab sahih bagi keduanya, kata Rasul kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul haj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri." Kata Rasulullah,
Membuatlah benda yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, melainkan mu jangan tawaf sehingga mu suci. Sehingga mu suci. Jadi ketika darah berhenti, tak ada dah tu darah, suci dah tu. Dah tunggu apa lagi sehari semalam. Dan hak lebih teruk lagi, ada sebahagian daripada perempuan di tempat kita, setiap kali darah dia haid dia berhenti, dia tidak sembahyang melainkan tunggu sehari semalam dulu. Hak tu sebenarnya adalah tidak betul. Dia telah meninggalkan perkara yang diwajibkan kepada dia. Kena pesan belaka anak-anak, bini-bini saat ni tu, ada anak puang, jangan buat lagu tu salah sebenarnya. Tak tahu dia ambil mana, tak tahu. Tak tahu dia ambil mana. Tapi benda ni cukup ramai orang puang buat. Ni ramai di tempat kita orang puang buat ni. Jadi kalau dia mengalami suci daripada haid dak sembahyang lalu, dia tunggu sehari semalam dulu. Selama dak sampai dak cukup sehari semalam daripada tempoh kering haid saat itu, lagi tu dia dak sembahyang. Hak tu tak betul, hak tu salah sebenarnya. Tidak ada ulama pun yang mengatakan sedemikian. Hak tu adalah pandangan yang salah, pandangan yang direka-reka. Hak tu jangan pegang pandangan tersebut salah. Dan hamba ada buat penulisan dalam masalah ni. Pandangan hak yang tak betul. Biasanya alasan orang puang apabila darah berhenti, dia tak sembahyang lalu dia kata benda sebab dia kata takut darah mari mula. Dia kata takut darah mari mula. Tu alasan dia. Kita kata dah takut ke darah berhenti terus. Ketika darah berhenti tu dikata takut darah mari mula, kita kata dah takut ke darah berhenti terus. Jadi mu duk fikir darah mari mula, dah tak fikir darah berhenti terus. Ya sebenarnya ada dua kemungkinan di situ. Kita tidak boleh bahar gambar je ikut dan kita nak pilih satu kemungkinan benda ikut suka hati kita, sedangkan di situ ada dua kemungkinan. Dia ketika ada dua kemungkinan, kita tidak boleh pilih ikut dan. Mesti kita kena tengok kemungkinan yang mana yang paling kuat. Baru betul. Kena ambil kira dah kedua kemungkinan. Okey, darah berhenti dah. Dah apa dah bayang lagi tunggu sehari semalam sebab takut darah mari mula. Dah tak ada tak kemungkinan darah berhenti terus? Ada kemungkinan darah berhenti terus. Dah apa mu nak fikir darah berhenti terus, mu fikir bab darah mari mula aje. Okey. Sekarang ni ketika ada dua kemungkinan, kita tidak boleh memilih salah satu ikut dang, bahkan kita kena pakai kaedah. Ketika darah berhenti, mungkin datang balik, mungkin berhenti terus, maka kita kena tengok manakah kemungkinan yang lebih kuat. Kemungkinan yang lebih kuat adalah berhenti terus, kerana darah tak ada. Datang balik tu benda yang baru. Baik, benda yang baru. Sekarang ni tak ada darah dah. Datang balik adalah benda yang baru. Melainkan bagi perempuan hak yang biasa darah datang putu-putu, berhenti datang balik. Okey, bagi dia tak ada masalah atas pandangan Imam Rafi'i, boleh dia tunggu. Tapi bukan tunggu sehari semalam, tapi tunggu mengikut tempoh hak yang kebiasaan darah berhenti dan mari mula. Baik, okey, ada perbincangan yang panjang dalam masalah ni. Baik. Ini kita kena perbetulkan. Kita kena perbetulkan dalam masalah ni. Jangan buat silap masalah ni. Hamba ulang sekali lagi. Orang puang kalau pergi Mekah, kalau dia datang nifas ke, datang haid ke, dia boleh buat segala perbuatan haji dan umrah. Dia boleh niat, tak ada masalah. Dia boleh wukuf di padang Arafah kalau dia buat haji. Dia boleh bermalang di Muzdalifah. Dia boleh melontar. Dia boleh buat belaka benda yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji. Mereka yang tak boleh tawaf saja tak boleh. Dah sampai bila dia boleh tawaf? Sehingga dia suci. Dalilnya Rasulullah khabar secara jelas dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul haj ghaira an la taqufi bil bait hatta tathuri. Buatlah benda yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, mereka mu tak boleh tawaf sehingga mu suci. Apabila mu suci, boleh tawaf tanpa perlu kepada tunggu tempoh yang tertentu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solatnya di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solatnya di dalam masjid. Dia pada ketika itu belum lagi ada masjid yang kita kata masjid di Dzulhulaifah, tak ada lagi pada ketika itu. Tidak ada lagi pada ketika itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di tempat tersebutlah, di Dzulhulaifah lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Lepas daripada itu kata dia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki unta al-Qaswa. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binatang dia ada nama. Jadi nama unta dia yang Rasul pergi buat haji ni nama dia al-Qaswa. Jadi Rasulullah naik unta. Baik. Rasulullah duduk di Dzulhulaifah bukan sekejap. Bukan sekejap. Rasul keluar lepas daripada Zuhur sampai Dzulhulaifah. Rasul tolak tu esokkan pula tolak.
Jadi Rasul sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isya, sembahyang Subuh di Dzulhulaifah. Lepas tu Rasul tolak lepas daripada subuh atas pandangan Imam Nawawi, dan sebahagian daripada ulama antaranya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan selepas daripada Zuhur pula Rasul tolak. Baik. Jadi Rasul sembahyang fajar dulu atas pandangan Imam Nawawi, lepas sembahyang fajar Rasulullah pun bertolak dan mula berniat. Baik. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan selepas daripada Zuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak. Jadi lamalah Rasul duduk di situ. Lama. Pada dekat aja dengan Madinah. Adalah sebab-sebabnya, Ini begini cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Lepas daripada itu Rasul bertolak. Lepas daripada sembahyang subuh ataupun selepas daripada sembahyang Zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak. Baik. Maka apabila Rasulullah berihram selepas daripada sembahyang fardu subuh atas satu pandangan ataupun selepas daripada sembahyang Zuhur atas satu pandangan yang lain, maka ada sebahagian daripada ulama mengatakan yang paling afdal, kita berniat setelah daripada kita sembahyang fardu. Yang sebahagian ulama menyebut begitu. Baik. Ada sebahagian daripada ulama yang lain, dan ini pandangan majoriti ulama, mengatakan bahawasanya sebelum daripada berniat, sunat sembahyang sunat ihram sebanyak 2 rakaat. Ini pandangan majoriti ulama, tapi tidak berlaku kesepakatan. Dan hak tu hak yang kita belajar. Sebenarnya pandangan ini juga pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik, adakah sembahyang 2 rakaat sunat ihram sembahyang sunnah maqsudah? Okey, dah ayahlah kita guna istilah payah. Adakah sembahyang sunat 2 rakaat sebelum daripada ihram ni mesti kita kena sembahyang yang khusus ataupun memadai mana-mana sembahyang? Sebahagian daripada ulama mengatakan memadai mana-mana sembahyang. Asal kata kita sembahyang, lepas tu kita berihram, sudah dapat kelebihan dia. Namun sebahagian daripada ulama mengatakan mesti kita kena sembahyang 2 rakaat yang khusus. Baik. Cuma kita kena sebut juga selagi, bagi orang yang ingin sembahyang sunat ihram sebanyak 2 rakaat, dia tidak boleh dia sembahyang kalau dia sembahyang dah fardu asar atas pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kita biasanya kalau kita pergi Mekah, kalau kita buat umrah lah, kita buat contoh mudah. Kita pergi di Madinah dulu, kita duduk Madinah 3 hari. Biasanya lepas daripada Zuhur, kita bertolak daripada Madinah ke Mekah. Dan mutawif pesang, nanti pergi sembahyang Zuhur, sembahyang jemaah di masjid. Lepas sembahyang jemaah, buat jamak lalu dengan asar. Lepas daripada itu imam bagi salam, kita pun buat jamak dengan asar. Sembahyang asar lalu, lepas tu imam bagi salam. Jadi bermakna kita buat jamak takdim dah ketika kita duduk Madinah. Jadi nanti siapa di Dzulhulaifah ataupun Bir Ali ataupun Abyar Ali, baik, pada asalnya sunat kita sembahyang sunat ihram sebelum daripada kita berihram. Namun menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun masalah ni ada khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, tapi menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh lagi kita sembahyang sunat ihram selepas daripada sembahyang fardu asar, walaupun kita lakukan secara jamak takdim. Kerana sembahyang sunat ihram adalah sembahyang sunat yang sebab dia mendatang, sebab dia akan datang. Sebab dia sunat kita sembahyang 2 rakaat kerana kita nak berihram. Dia bukan berihram dulu baru sembahyang. Sembahyang dulu baru berihram. Sembahyang sunat 2 rakaat ni kerana kita nak berihram selepas daripada ni. Apabila sembahyang sunat ihram adalah sembahyang sunat yang sebab dia akan datang, maka setiap sembahyang yang sunat dia sebab dia akan datang, tidak boleh kita sembahyang dalam 5 tempat ni. Yang pertamanya selepas daripada subuh, yang keduanya selepas daripada asar, selepas daripada sembahyang fardu subuh, selepas daripada sembahyang fardu asar, ketika matahari sedang naik sehinggalah naik segala, ketika matahari sedang terbenam sehingga terbenam, ketika matahari duduk atas kepala. Melainkan pada hari Jumaat ketika matahari duduk atas kepala, dan melainkan di Mekah untuk 5 waktu. Waktu kita bincang dah sebelum daripada ni. Cuma kita nak cover secara benda ringkas saja. Benda yang berkait dengan apa yang kita bincang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menaiki unta Al-Qaswa. Ketika sampai di Al-Baida, baginda mengucap talbiyah tauhidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat suara dan mengucap ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik. Ya begitu sebenarnya baca. Cuma kita dengar dia baca benda innal labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sebenarnya cara bererti gitu tak pun nak betul lah, tapi untuk orang belajar tak ada masalah lah. Kalau orang hak yang tak apa nak ingat mana tak ada masalah lah. Tapi orang hak yang pandai dah tak payahlah innal hamda wan ni'mata tak kena wakaf gitu. Baik, kena baca betul molek lah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpandukan kepada perbuatan Rasulullah ini, kata ulama, sunat setelah daripada kita berniat terus kita bertalbiyah. Sunat. Dan sunat bertalbiyah dengan meninggikan suara. Dan benda ni kita pernah bincang dah sebelum daripada ni. Pakak-akak belaka suara. Melainkan orang puang tidak sunat meninggikan suara. Sepanjang perjalanan kita, sunat kita bertalbiyah. Baik. Sehinggalah kalau kita buat umrah, sehingga kita masuk untuk mengerjakan tawaf. Barulah habis masa sunat kita bertalbiyah. Baik. Seterusnya kata dia, ketika kami sampai di Baitullah. Jadi perjalanan jauh, bukan dekat perjalanan daripada daripada Madinah ke Mekah, ni rekah ada cerita ni. Jadi Jabir bin Amrillah direngkahkan ada cerita ni. Lepas tu dalam perjalanan siapa aja Mekah, baginda melakukan tawafnya 3 kali dengan berlari kecil dan 4 kali dengan jalan macam biasa. Baik. Jadi siapa Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus tawaf. Rasulullah tawaf. Yang mana 3 kali, pusingan pertama tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kata istilah kita macam ke berlari anak gitulah. Cakap kita berlari anak itulah. Tu cakap mudah-mudah gitulah. Bukan berlari laju gitu. Nak tunjuk gagah. Baik. Sebab itulah kata ulama, sunat kita berlari anak dalam 3 pusingan yang pertama. Dalam 3 pusingan yang pertama. Kalau orang ramai nak awan ni, kalau orang ramai. Orang penuh nak awan ni. Katanya, dan 4 kali dengan jalan macam biasa. 4 kali jalan macam biasa. Sesudah itu, mendatangi maqam Ibrahim dan mengerjakan salat. Nabi SAW selepas daripada tawaf, Rasulullah salat sebanyak 2 rakaat di maqam Ibrahim. Baik. Jadi sembahyang ini dinamakan sebagai sembahyang sunat tawaf. Sebab itulah kita setelah daripada kita tawaf, sunat kita sembahyang sunat tawaf sebanyak 2 rakaat. Dan hak yang paling afdal, kita sembahyang di belakang maqam Ibrahim. Hak yang warna kuning, hak yang warna kuning macam sarang burung. Gitu warna kuning. Itu dipanggil maqam Ibrahim. Sembahyang di tu. Di belakang tu. Itu hak yang paling comel lah. Dan panjang lagi lah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan ni pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.